Kita sambung lagi pelajaran kita pada tajuk yang ke-180 ni, yaitu orang mukmin disuruh beriman. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, Rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada ini. Dan kitab yang diturunkan kepada Rasul, kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini. Jadi orang yang beriman ni diperintahkan, ni nak suruh orang yang beriman ini beriman kepada Allah, Rasul dan juga kitab-kitab lah. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sambungnya ayat tu dah. Wa yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Orang yang kufur maknanya beriman lawan dia kufur lah. Orang yang kufur maka sebenarnya mereka telah jauh tersesat. Dhalalan ba'ida. Orang yang tidak percaya kepada inilah, kepada Allah, Rasul dan juga kitab-kitab. Soalan dia, meminta orang mukmin supaya beriman, termasuk di dalam mengadakan benda yang telah ada. Sebab ayat ni nya, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Kalau nak kira dia sudah beriman, tu maknanya dia beriman dah lah dah. Dengan Allah, Rasul. Kau beriman dengan gapo? Orang yang beriman kira-kiranya sudah cukup dah. Wahai orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul dan seterusnya. Pada gitu lagi. Ataupun wahai manusia, berimanlah kamu kepada Allah, Rasul dan juga kitab. Baru apa ni? Kita panggil sesuai kan? Ni dia perintah ke orang yang beriman supaya beriman. Macam benda yang sudah berlaku dah. Lagu mana gitu tu dah. Tapi kalau nak kira bahasa kita ada guna benda-benda gitu dah. Kiranya dia masuk dah dalam rumah, masuk. Dia masuk dah dalam rumah. Dia tengah makan dah. Makan. Makan apa kita makan? Dia tengah makan lagi ni. Suruh orang yang telah melakukan perbuatan itu. Jawapan dia, suruh orang yang beriman ni, orang yang beriman maksud dia nya orang yang beriman dengan Nabi Musa dan juga dengan Nabi Isa. Siapa dia ni? Ahli kitab. Ayat ni tuju kepada ahli kitab. Wahai orang yang beriman, iaitu orang yang percaya kepada Nabi Musa, orang Yahudi dari kalangan ahli kitab dah. Dan juga orang yang percaya kepada Nabi Isa, iaitu orang Kristian ataupun orang Nasrani, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Ini maksud dia. Ya, ada dua situ orang beriman. Dia beriman dah sebelum ni. Percaya dah kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Percaya dah kepada kitab Taurat. Itu beriman dah tu. Dia sudah beriman dah. Kita pun suruh dia, berimanlah kamu kepada Allah, Rasul dan juga kitab, iaitu Quran. Kena percaya juga kepada Nabi Muhammad ni. Di samping kamu beriman kepada Nabi Isa, kamu kena beriman juga kepada Nabi Muhammad. Kamu beriman kepada Nabi Musa, kamu kena beriman juga kepada Nabi Muhammad. Jadi dua kali itu beriman. Apa ni ahli kitab ada sebut dah. Ahli kitab ini kalau dia dua kali beriman, dia ni boleh pahala banyak. Berbeza dengan orang yang sekali beriman je. Sekali beriman ni kat maknanya dia asalnya orang musyrik dah. Tiba-tiba masuk Islam.
sekali saja dia percaya tu dah. Kau ni dia percaya dah kepada Nabi sebelum ni. Percaya pula kepada Nabi yang baru ni, iaitu Nabi Muhammad. 2 kali beriman. Sebab tu maksud dia aminu billah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai orang yang beriman, iaitu orang beriman pada zahir. Ada sebut dalam Quran dah, walam tu'min qulubuhum. Beriman zahir saja. Kamu kena beriman juga di dalam hati kamu. Siapa dia ni yang beriman zahir saja? Orang munafik tu dah. Menyeru kepada buat-buat tu. Beriman, tapi kita panggil beriman juga. Orang yang beriman, iaitu beriman zahir dia. Beriman mulut saja. Di mulut saja beriman. Kena beriman juga, biar masuk dalam hati ni. Iman kamu ni. Jangan setakat di mulut saja. Ataupun, waktu kita kata orang munafik dah, ataupun kepada orang Islam sendiri. Kita ni, kita panggil orang mukmin dah, tetapi perangai tidak serupa orang mukmin. Perangai tidak serupa orang beriman. Nampak serupa percaya kepada Allah, tapi sebenarnya kalau tanya tu dah, percaya kepada Allah, percaya dah, tetapi zahir dia tu dah, royak percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya tak kepada Quran sebut percaya mulut, tetapi perbuatan tidak. Perbuatan tidak sebagaimana zahir itu sebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, wahai orang beriman, aminu billah, teguhlah. Nak kuat ayat tu. Wahai orang yang beriman, aminu billah ni maknanya wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, Rasul dan juga kitab, iaitu teguh, tetap dan teguhlah di atas iman kamu. Ini yang ketiga, makna dia teguh, nak kuat. Nak kuat ayat. Ya seterusnya, ya ayyuhallazina amanu aminu, wahai orang beriman, tingkatkan iman kamu. Ada makna kita tingkatkan lagi iman kamu kepada Allah dan juga Rasul dan juga kita. Sebab kita ni beriman belakang dah kalau nak kira. Asas dianya percaya belakang dah kepada Rasul, kita percaya dah kepada Allah. Apa pun suruh beriman lagi. Nak suruh semakin meningkat. Meningkat. Sebagaimana kalau dalam Fatihah tu, okay, kita sebut semua dah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas macam itu. Tunjuklah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat. Okay, kita sudah, kalau nak kira, kita ni orang Islam dah berada di jalan yang lurus dah lah, mustaqim dah. Tetapi apa minta semacam itu setiap kali nak sembahyang, nak suruh semakin teguh dan semakin meningkat. Kita ni semakin betul, semakin jelas betul kita. Apa dah? Itu makna dia. Terusnya, tajuk yang ke-187. Ini 187. Berkaitan dengan kemenangan orang yang perang lah ni. Firman Allah Ta'ala, "Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwid 'alaykum wa namna'kum minal mu'minin." Orang yang mengambil peluang dengan kamu terhadap orang mukmin. Orang munafik ini dia sentiasa mengambil peluang. Kalau kamu menang, fa in kana lakum fathun min Allah. Kalau kamu menang, perang. Pada ketika tu peranglah dah. Qalu alam nakum ma'akum. Mereka berkata, kita sekali dengan kamu. Orang munafik ni kata. Wa in kana lil kafirin nasib, tetapi kalau orang kafir pula menang. Kalau pihak orang Islam menang, dia kata dia duduk sekali dengan orang Islam. Kalau orang kafir menang, dia kata alam nastahwid alaikum, kita kan yang tolong kamu tu. Alam na'kum minal mu'minin, kita yang menghalang kamu. Menghalang orang mukmin daripada kamu, kita lah. Ni orang munafik ni. Jadi orang munafik ni dia boleh belakang. Dia tengok peluang lah. Tengok untung mana. Untung sebelah mana, dia akan jadi sebelah tu lah.
Kalau orang Islam benar, dia duduk alik sebelah orang Islam. Kalau orang kafir benar, dia duduk alik orang kafir. Dia ni asasnya alik orang kafir. Asasnya. Tapi kalau orang Islam tu kuat, dia tak nampak duduk alik orang kafir. Dia nampak duduk alik orang Islam. Kalau orang kafir kuat, ni memanglah dia sokong lah. Dia duduk belakang orang kafir. Tapi asasnya orang kafir lah. Orang munafik ni. Jadi orang munafik ni dia akan menyebelahi pihak yang menguntungkan mereka. Kalau orang kafir tu dia jelas nampak tu. Memang dia lawak tu. Dia lawak, dia tak kira kondoh. Mati pun matilah dah. Tapi orang munafik tidak. Nampak mana gagah, dia pergi duduk situ. Okey. Soalan dia, kenapa orang mukmin kalau benar dalam peperangan ni dia guna perkataan fathun, dan kalau orang kafir pula dia guna perkataan nasibun. Sedangkan dua-dua ni benar belaka. Cuba kita tengok balik ayat ni dak, fa in kana lakum fathum minallah. Ini untuk orang mukmin. Ini untuk orang Islam. Kalau kamu mendapat kemenangan yang diberikan oleh Allah, fa in kana lakum fathun, dia guna. Lalu orang munafik tadi pun katalah dia duduk sekali dengan kamu. Okey. Seterusnya wa in kana lil kafirina nasibun. Lepas tu kalau orang kafir benar, nasib ni maknanya benar juga. Ahli orang beriman dia kata fathun. Ahli orang kafir wa in kana lil kafirin nasibun. Sedangkan dua-dua makna benar. Kenapa dia guna kata akid? Kenapa tidak dua-dua guna fathun belaka? Ataupun kalau nasib belaka lagi. Okey, jawab dia. Ni sebenarnya untuk mengagungkan keadaan orang mukmin dan memuliakan mereka dan melekehkan orang-orang kafir. Perkataan ni. Guna perkataan ni. Mengagungkan. Fathun ni maknanya kemenangan. Kemenangan yang kalau dalam Quran agak banyak lah tu. Suratul Fath ke apa tu. Inna fatahna laka fatham mubina. Dia guna perkataan itu. Ni agung, ada makna agung. Surah Al-Anfal ada idza jaa nasrullahi wal fath. Bila pertolongan Allah telah datang dan juga al-fath, kemenangan, iaitu orang Islam benar-benar semua. Dia kiranya surah Al-Anfal tu tu. Izaja tu. Dia guna ni. Tapi ahli orang kafir dia tak guna fath. Ni ada makna agung ni. Ada makna agung, ada makna mulia. Kemenangan yang agung. Kemenangan yang mulia. Sebab apa gitu? Sebab ada benar juga, tetapi contohnya kita kata benar ke apa? Kalau asal kat orang kafir lah, orang mukmin ada. Hak salah lah, hak betul tapi benar hak salah. Ni orang panggil benar tapi tidak mulia. Benar tidak dengan cara yang mulia, tidak dengan terhormat, benar gitu. Tapi benar ke? Orang hak salah, dia berlawan di mahkamah dan dia benar. Pihak soal lagi tu betul ke? Tapi hak salah tu benar kan? Kerana apa dah? Itu benar tapi tidak mulia. Lepas tu fathun juga diguna perkataan fath untuk orang mukmin kerana pintu rahmat di langit dibuka. Bila orang mukmin ni maka turun rahmat, terbuka rahmat. Jadi molek kira-kiranya. Negara ataupun negeri yang diperintah oleh orang Islam, negeri itu turun rahmat. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran tak, kalau ramai laju orang yang buat maksiat di negeri itu, hak tu turun bala. Bala turun. Hak ni kalau orang-orang yang molek, beriman, bertakwa, molek, rahmat tu di satu-satu tempat tu lah yang orang Islam bendi. Rahmat ni lagu mana? Oh, baca cerita dah tu tak.
Jadi molek lah sebenarnya kita kata. Jadi molek. Rakyat dalam negara tu. Molek kerana kita kata, oh tu panjang cerita dah pula dah. Asas je gitu. Kalau orang Islam ni, kalau orang Islam berita, orang Islam yang mengamalkan Islam sungguh lah. Rakyat tu pun turut Islam sungguh. Okey. Yang seterusnya orang-orang kafir ni hanya mendapat habuan dunia saja. Sebab tu dia kata nasib. Ikan dalil kafirina nasibun. Nasib ni maknanya bahagia. Kalau orang kafir dapat bahagia, benih dan boleh bahagia, iaitu bahagia di dunia je lah. Dia boleh. Dia di dunia saja. Tak ada berkaitan dengan fatih, tak ada mulia ke apa dah. Hak dia boleh, hak dunia. Kalau ghanimah. Kalau negara-negara tu dunia, setakat dunia saja. Tajuk yang seterusnya, Allah tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir. Firman Allah Ta'ala, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah tidak menjadikan, Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang kafir untuk alal mukminin, maknanya untuk membinasakan orang-orang mukmin, untuk dia lagi kita kata untuk mengalahkan orang mukmin. Alal mukminina sabila. Yang ke-141. Panjang ni ayat dia ni dah. Alladzina yatarabbasuna bikum. Oh, dia sambungnya daripada ayat tadi lagi. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallah. Dan seterusnya, akhir sekali dia berkata wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Orang kafir sekali-kali lan dia guna tu duk. Sekali-kali tidak akan dapat membinasakan orang mukmin. Soalan dia, betul ke orang kafir ni tidak boleh membinasakan orang mukmin? Tidak pernah kalah lah maksud dia tu. Kepada orang mukmin. Betul ke orang kafir ni, maknanya orang mukmin ni benda sama lah kalau lagu tu. Tidak dapat membinasakan dah. Orang kafir ni tidak dapat menghancurkan orang mukmin. Lagu mana? Orang kafir tidak dapat menghancurkan orang mukmin. Jadi orang kafir sama hak hancur. Orang kafir sama hak kalah. Orang mukmin sama benar. Gitu kok. Dalam perang Uhud. Ada. Orang kafir pernah benar. Okay, hak gaduh nak berebut. Apa ni? Ghanimah tu. Okay, disebut tu. Lepas tu, lagu mana tu? Kata Allah tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menewaskan orang mukmin. Dia pernah tewas tu tak? Bukan di perang ni saja tak. Perang-perang lain pun orang kafir ni ada ketikanya benar. Banyak ketikanya dia ni benar. Orang mukmin kalah kan. So tak ada apa ni negara tu tak. Jatuh di apa ni ke tangan orang kafir tu. Gano tu. Kata tu saya tidak akan bagi peluang tu pada orang kafir. Jawapan dia. Okay, ni. Orang mukmin akan menang. Iaitu pada akhirnya. Maksud dia benar akhirnya. Akhir sekali ni bila? Akhir sekali ni kan kita kata dekat nak kemak dah. Dekat nak kemak. Sebab tu kita boleh kata ni. Kita kata berdasarkan hadis juga kan. Orang kata nak kemak dah. Kita kata lambat lagi. Tak boleh royak kalau dulu dok dia kata 2012 kemak ada ke geng-geng dok. 2012. Kita tengok. Atas dunia ni ramai orang kafir ke ramai orang mukmin tu. Negara-negara hak berkuasa orang kafir ke orang mukmin. Siapa dia hak benar? Benar orang kafir tu. Maknanya tak lagi lah. Orang mukmin benar orang kafir tak ada waktu baru dekat nak kiamat. Iaitu pada akhirnya. Hak supaya kita kata betul dengan salah tu. Berlawan dua tu. Hak benar dan hak salah, hak batil tu. Siapa hak akan benar? Hak benar ni akan benar juga akhirnya. Gana-gana bodoh. Hak benar ni dia akan ternyata juga hak salah.
Tano, itulah. Orang kafir ni tidak dapat, yang seterusnya orang kafir ni tidak dapat melenyapkan agama Islam dan juga umat dia. Dan yang ja'alallahu lil kafirin al mu'minina sabila, buatlah gana tekes setara mana orang mukmin tu. Orang Islam dia tidak akan bukan kata jadi tak ada. Agama Islam tu tak ada dah. Oh ni macam-macam ni tu. Orang kafir sikit, orang kafir lah. Sama-sama Islam sendiri. Adakah agama Islam ni akan jadi tukar? Akhirnya, tak ada. Jadi agama berlain, orang tak kenal ada agama Islam yang sebenar tu duk. Tidak akan berlaku. Supaya apa ni? Kita panggil agama Kristian, agama Yahudi ke apa tu duk. Agama-agama lain lah. Dia sudah berubah daripada asal. Asal dia tak tahu. Tidak. Asal percaya kepada Allah, Rasul ke apa tu waktu dia akan tak ada sampai kiamat tadi. Benda-benda ni. Begitu juga umat Islam cuba nak hapuskan pun setara mana pun dia tidak akan terhapus. Apa sebab tu dia janji tu. Benda ni. La yaj'alallahu lil kafirin 'ala al-mu'minina sabila. Ni janji tu. Lepas tu tak ada cara untuk orang kafir mengalahkan bukti dan juga hujjah orang-orang mukmin. Soal lagi. Kafirin 'ala al-mu'minina sabila ni cara-cara tu dia nak membinasakan, nak mematahkan hujjah. Ni tak boleh. Sampai bila tu? Sampai kiamat. Dia kata pada 1 tahun nanti akan timbul orang-orang yang bijak pandai ada dia pakak sama buat dia buat mematahkan hujjah. Quran tak boleh. Hujjah agama Islam akan terpatah pada 1 tahun tu dok. Jadi tak boleh guna dah. Sebab kalah hujjah. Tidak. Dia tidak akan kalah sampai bila-bila lah. Saya kata tidak akan. Maksudnya. Seterusnya. Tajuk yang ke-189. Pengakhiran bagi orang munafik. Firman Allah Ta'ala, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang munafik ni dia duduk di neraka yang paling bawah, darkil asfal, tingkat yang paling bawah sekali dalam neraka. Walan tajida lahum nasira, dan dia tidak tak ada siapa-siapa yang dapat menolong mereka. Tak boleh dah, tak ada nasira. Jadi orang munafik ni duduk di neraka bawah sekali. Okey, soalan dia, kenapa orang munafik ni mendapat azab yang lebih teruk berbanding dengan orang kafir? Orang kafir azab juga, tapi orang munafik ni Tuhan sebut neraka bawah sekali, teruk sekali. Sedangkan orang munafik ni kalau nak kira dia lebih baik lagi daripada orang kafir. Dari segi gam, dari segi darah dia terpelihara. Orang munafik ni kita tidak boleh nak bunuh. Kosi-kosi. Di zaman Nabi kan. Sahabat nak bunuh orang munafik tu. Nabi kata jangan. Tak boleh bunuh. Takut. Orang kata Muhammad ni bunuh sahabat dia. Maknanya tak boleh bunuh orang munafik. Kalau tak jelas kafir tak boleh. Dia tak jelas. Tapi orang kafir boleh kan. Macam kalau kira berat dah. Lepas tu hukum pun gitu juga. Kita tak boleh nak hukum supaya orang kafir. Orang munafik ni tak boleh. Lepas tu keadaan mereka juga ni sederhana. Dalam ayat sebut muzabzabina baina dhalik. Muzabzabin ni maknanya sama berat. Antara mukmin dengan kafir, antara Islam dengan kafir ni sama berat. La ilaha illa wa la ilaha illa. Tidak duduk ahli Islam sepenuhnya. Tidak duduk ahli kafir sepenuhnya. Dia tengah-tengah. Muzabzabina baina dhalik. Orang munafik. Bila duduk tengah-tengah ni sepatutnya dia engel lah kan. Orang kafir ni kalau kita kata arah kat tu. Orang Islam kanan. Orang kafir ni duduk kiri ni. Orang ni lah berat sekali tak. Teruk sekali dia duduk kiri ni. Orang munafik ni muzabzabina baina dhalik. Tengah-tengah. Okay, tak bawa berat mana. Orang ni 100%. Ni 50. Ni kosong tak berat dah. 50 tak berat lagi. 50
Tapi apa? Apa ni? Balasan dia teruk sekali. Sepatutnya orang kafir lah teruk sekali. Akhirnya orang gitulah. No, jawapan dia. Apa teruk? Sebab sebenarnya orang munafik ni dia orang kafir. Tu. Bila orang kafir dia sama. Sama kalau masuk neraka, azab dia teruk. Orang munafik pun teruk juga. Sebab sama-sama kafir. Bukan kata orang munafik ni dia separuh Islam dah. Ada keislaman 50% dalam jiwa dia dah. Dia tidak Islam orang munafik ni, dia orang kafir. Jadi kita tak boleh nak kata dia ni kurang sikit daripada orang kafir, orang munafik kurang. Orang kafir kosong dia 50, kita tak boleh kata gitu. Sebab dia orang kafir. Lepas tu dia teruk lagi daripada orang kafir sebab dia mempersendakan Islam dan juga umatnya. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Mereka menipu Allah dan juga Rasul. Bagaimana? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Cara dia. Mereka ni bila semaya dalam keadaan malah-malah. Yura'unan nas, nak tunjuk orang aja. Tapi la yazkuruna Allah illa qalila, tidak ingat Tuhan. Kecuali sikit saja hok dia baca sebut-sebut tu je. Tu orang munafik. Sebenarnya tidak. Dia memperdaya ke orang. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum awa surah Baqarah tu. Yang lalu tu yastahzi'u bihim, dia mempersenda-senda. Tapi nampak kalau orang kafir ni dia jelas, dia tidak menipu. Orang kafir ni dia terang. Bila lagu tu seni, orang kafir nak menghadapi orang kafir ni seni. Nak menghadapi orang yang nipu ni payah. Sebab itulah ada orang apa ni, duk gaya-gaya orang kata, "Nu buat apa tak tegur tu, hok jelas-jelas buat dosa tu dah. Tegur hok tu lah. Tegur hok nyanyi tu. Tegur hok pesta tu. Hok jelas-jelas dah. Kita tahu dah dia salah. Kita tahu dia buat dosa. Pak apa duk tegur hok tu. Duk buat amal ibadat ni. Hok duk ngati ni dah. Hok terlebar ni. Apa tegur hok tu nyo? Nu tegur hok jelas ni. Hok terlebar ni lah kita kata. Sebab kita kata dia ni buat pahala. Orang tertipu. Kita duk kata dia buat pahala. Sebenarnya tidak. Kita duk kata dia ni buat hak Islam. Sebenarnya bukan. Hak ni hak bahaya lagi. Hak tu jelas, hak tu kita tahu. Tidak Islam. Dosa kita tahu. Hak ni dosa tapi kita kata pahala. Tidak Islam tapi kita kata ni agama Islam. Ni lebih berat lagi sebenarnya. Sebab orang munafik ni lah. Berat. Kalau nak kira. Ni lah. Kita lebih kena tegur lagi. Sebab tu. Hero yang gini dah. Orang munafik ni. Dia ni cuba, orang munafik ni dia cuba menghancurkan Islam dari dalam. Dan juga dengan cara yang halus. Ni bahaya lagi sebenarnya. Ni teruk lagi. Sebab tu duduk neraka paling dalam. Dan dia kafir juga. Tapi dia dengan cara begini. Ular duduk dalam baju kita, duduk pakai tu. Tak kena tu. Duduk dalam baju. Singa, rimah tu. Duduk tahu lagi kita lari. Dulu lagi tak. Tak tahu duduk mana lagi. Bunyi dia duduk lari. Lagi codar. Ini. Benda tu. Sebab tu lah orang munafik. Dijanji ke balas sehat lebih teruk. Dia ada benda-benda gini. Orang munafik ni. Dan juga nak lebih jelas lagi ke ayat awal surah Baqarah tu lah. Orang kafir tu senang ya nak share tu. Orang kafir sebab tu ayat pasal orang kafir tu sikit dah. Orang munafik ni jela-jela aja. Sebab payah nak kenal dia. Hak payah nak kenal ni dah hak lebih bahaya. Hak lebih bahaya ni lah lebih tinggi, lebih patut
azab lebih teruk lagi. Sebab dia lebih bahaya. Rasanya sekatilah dulu kita untuk hari ini. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.